kecil-kecil. Tetapi tuan-tuan sekalian, cuba saya nak melemparkan suatu pandangan. Berapa orang di kalangan mereka yang sealiran dengan Puan Abby, yang ketika umur-umur sebaya dengan Puan ini, boleh melakukan perubahan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya teringat satu ucapan yang dibuat oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata, apabila terdetik di hatimu untuk berubah ataupun untuk bertaubat, maka hendaklah kamu menyahut panggilan itu segera. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kenapa bila Allah detikkan hati kamu untuk berubah, kamu terus kena sambut ketukan hati ini? Imam Ghazali mengatakan, kerana kamu kena tanya, kenapa Allah ketuk untuk berubah itu pada waktu sekarang? Kerana kemungkinan hari ini Allah ketuk untuk kamu berubah, kemungkinan besoknya ialah umur terakhir kamu di atas muka bumi ini. Maknanya kalau kita tangguhkan, tak apalah, tunggu besok, tunggu lusa, sedangkan umur kita akan berakhir besok, bermakna wal'ayazubillah, kita mati dalam jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, tadi disebut oleh Puan Abby, dia tengok politik ini, dia tengok kenapa gaduh-gaduh. Dia cakap, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang layak untuk menjelaskan bukan saja kepada Tuan Abby, tapi juga kepada yang lain. Tuan-tuan sekalian, banyak kekeliruan orang kata, kenapa mesti Melayu kelahi sama Melayu? Tuan-tuan sekalian, ya, kenapa tak bersatu sebagainya? Yang paling layak ialah tuan-tuan sekalian yang menjadi ketua kepada segala pemuda di Malaysia ni. Dipersilakan Inspektor Hassan Tontowi. Terima kasih saudara pengerusi dan juga rakan-rakan panel yang lain. Ya, bukan saja Puan Abby kita yang merasai kekeliruan itu apabila bercakap soal politik. Orang politik sendiri pun kadang-kadang keliru. Orang yang telah menyertai politik, tak kiralah parti apa dia masuk, dia sendiri pun keliru. Kenapa perlu kita bergaduh? Dan kenapa berlakunya pergaduhan ini? Saudara, saya nak sebut macam ini. Pergaduhan itu bukan kerana politik. Pergaduhan itu berlaku bukan kerana politik. Pergaduhan yang pertama berlaku ialah antara Qabil dan Habil sampai tumpah darah. Kesnya berebut seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Tak setuju dengan ketetapan syariat pada waktu itu yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS, di mana adik-beradik mesti kahwin dengan kembar silang dia. Dia tak boleh berkahwin dengan adik kandung dia. Dia mesti kahwin dengan kembar silang dia. Takdirnya, jodoh tu dia tak setuju. Sebab dia terpaksa kahwin dengan perempuan yang dia tak minat. Dia nak yang dia minat, yang dia setuju. Dia langgar syariat Allah, berlaku pergaduhan, sampai peringkat berlaku pembunuhan. Pembunuhan yang pertama di atas muka bumi. Saudara, maksud saya ialah pergaduhan itu berlaku kerana kegagalan kita untuk mentaati perintah Allah. Kegagalan kita untuk tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Dalam politik, ada orang nak tegakkan syariat, nak tegakkan Islam, dan ada orang yang mahu menentang Islam. Ada yang mahu menegakkan Islam sebagai syariat, sebagai manhajul hayah, sebagai dasar, sebagai sistem yang mengurus, yang mengatur kehidupan kita sesuai dengan permintaan dan kehendak Allah dalam Al-Quranil Karim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat
ketika mana Allah berfirman kepada malaikat, dia mahu menjadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Makna khalifah ialah tegakkan agama dan tadbir dunia, ekonominya, politiknya, sosialnya berdasarkan kepada agama. Itu makna khalifah. Artinya, kita dijadikan oleh Allah, kita dicipta oleh Allah bukan semata-mata untuk makan dan minum, bekerja. Tetapi kita dicipta oleh Allah, matlamat utama antara lain, selain daripada matlamat ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah, matlamat amanah, melaksanakan titah perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quranil Karim. Matlamat kita juga ialah matlamat khilafah, iaitu menegakkan agama dan tadbir dunia berdasarkan kepada agama. Sewaktu kita nak laksanakan tanggungjawab ni, ada orang tak setuju. Ada orang tak setuju kita nak tegakkan Islam. Ada orang tak setuju kita nak perintah negara berdasarkan Islam. Ada orang tak setuju kita nak jadikan sistem dan dasar kehidupan dalam negara kita ini berpaksi kepada Al-Quranil Karim sebagaimana Allah sebut, walladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Apabila diberi kuasa atas muka bumi, Allah minta 4 perkara. Yang pertama, dirikan sembahyang. Yang kedua, keluarkan zakat. Yang ketiga, tegakkan syariat. Dan yang keempat, cegah kemungkaran. Ini perintah Allah. Ada orang tak setuju. Yang tak setuju siapa dia? Kapitalis. Yang tak setuju siapa dia? Nasionalis. Yang tak setuju siapa dia? Sekular. Yang tak setuju ialah musuh-musuh Allah. Bukan zaman kita, zaman Nabi lagi. Zaman Nabi, Nabi nak tegakkan Islam. Nabi nak laksanakan Islam. Tiba-tiba yang lawan dia siapa? Yang lawan dia ialah Arab sendiri. Arab sendiri lawan dia. Kalau kita kata, Arab takkan lawan Islam. Arab lawan Islam. Kalau Arab lawan Islam, pelik apa ada orang Melayu lawan Islam? Yang lawan Islam siapa dia? Yang lawan Islam pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi. Bapa saudara Nabi. Jadi pelik apa kalau hari ini kita nak sambung kerja Nabi, nak laksanakan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, tiba-tiba ada orang tak setuju dengan kita. Ada orang lawan kita. Dia lawan macam-macam lah. Dia fitnah kita, dia bunuh kita macam Ustaz Ibrahim Libya di Kedah kena bunuh. Macam Syekh Ahmad Yasin di Palestin kena bunuh. Syekh Abdul Aziz Rantisi kena bunuh. Kerana nak tegakkan Islam. Ada dibuang daerah. Ada yang dipenjara. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka rancang nak penjarakan kamu wahai Muhammad. Nak bunuh kamu wahai Muhammad. Dan nak halau kamu keluar daripada kampung kamu wahai Muhammad. Allah dedah dalam Al-Quran perancangan orang-orang musyrik nak penjarakan Nabi, nak bunuh Nabi dan nak halau Nabi keluar daripada daerahnya. Allah kata mereka merancang, Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Imam Ibn Taymiyah ketika mana tafsir ayat ini, dia kata, siapa-siapa yang sambung kerja Nabi, dia akan dapat mehnah yang sama. Dia akan berdepan dengan tribulasi yang sama. Dia juga akan ditangkap, dia juga akan dibuang daerah, dia juga akan dibunuh mati. Ini fitnah dan ini adalah ancaman yang terpaksa dihadapi oleh orang yang mahu memperjuangkan Islam. Itulah sunnatullah. Lalu Ibn Taymiyah kata, tak mengapa. Bagi orang berjuang, kalau kena penjara, kita boleh beristirahat. Kalau dibunuh mati, itu syakak jalan pintas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya dibuang daerah, maka kita boleh melancung katanya. Ada orang tak faham.
Dia kata macam mana pula? Ditangkap boleh istirahat, buang daerah boleh melancong, kena bunuh. Itu shortcut bertemu dengan Allah. Itu bahasa orang berjuang. Bahasa orang berjuang, kalau kena penjara, boleh istirahat. Kalau tidak, rata seluruh negara kena menjelajah untuk menyampaikan Islam. Bentang ketah kerja sana, ceramah di sini, bertemu sana, berdakwah, bertemu orang macam-macam. Dipukul, dimaki, hamun, diherdik, dihalau, tiba-tiba kena tangkap, penjara, makan free. Duduk dalam penjara. Boleh istirahat. Kalau kena buang daerah, kata dia boleh melancong. Buang daerah ke Pulau Sipadan di Sabah no, sebagai contoh. Boleh melancong. Kalau tak sabit kena buang daerah, bila nak pergi ke Pulau Sipadan, tempat Abu Sayyaf? Bila kita nak pergi? Tiba-tiba kita dibuang daerah. Alhamdulillah, boleh tengok negeri orang. Kalau kena bunuh, mati. Mati itu mati syahid. Dan kita bertemu dengan Allah. Pasal apa? Pasal kita selama ni berjuang untuk apa? Untuk Allah. Nak cari redha Allah. Nak cari cinta Allah. Nak cari kasih sayang daripada Allah. Maknanya kita berjuang kerana Allah. Dan kita selalu sebut dalam sembahyang kita. Ingat. Sembahyang kita. Inna salati. Ingat ke tak habis? Senyap je. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, puasaku, segala amal ibadatku, hajiku, dan hidup matiku adalah kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya kita berjanji bahawa hidup mati kita kerana Allah. Jadi apa masalah kita kalau mati? Takkan berjuang sampai mati ke Ustaz? Habis tu kalau tak berjuang tak mati? Kalau tak berjuang tak mati? Mati juga. Daripada mati kencing manis, lebih baik mati kita memperjuangkan Islam. Setuju? Daripada mati langgar tiang api, lebih baik mati kita menjulang kalimah Allah. Secara sama ada kita berjuang ataupun tidak, kita akan mati. Jadi usah takut pada mati. Ini yang Nabi pesan ni. Nabi kata ada satu penyakit yang dia bimbang. Satu penyakit, dia panggil penyakit al-wahnu. Sahabat tanya dia, mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia penyakit wahnu tu? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia, benci kepada mati. Sampai tak nak berjuang. Nanti, mati. Walhal, kalau dia tak berjuang pun, mati juga. Dari saudara, masalah kekeliruan ini timbul kerana salah faham terhadap ajaran Islam. Saya lihat hari ini, punca berlaku ni ialah kerana satu pihak nak tegak Islam dan satu pihak lagi enggan untuk melaksanakan Islam. Kita tampil ke pentas politik kerana kita nak dapatkan kuasa pemerintahan. Kita nak dapatkan kuasa pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi. Kita sebagai sebuah gerakan Islam, kita daftar parti ini atas pentas politik supaya kita dapat legally dia. Supaya kita dapat hak undang-undang untuk kita berhimpun, untuk kita berkempen dan untuk kita berceramah. Sebab kalau kita tak daftar, dia jadi kumpulan haram. Macam kumpulan ayah pen. Tapi masalahnya ayah pen boleh pula. Kita yang legal ni pula selalu kena belasah dengan water cannon. Selalu kena belasah dengan gas pemedih mata. Patutnya kita yang legal, yang sah di sisi undang-undang sebagai parti yang berdaftar dan boleh pula masuk pilihan raya, bahkan pemimpin-pemimpin kita yang jadi ahli parlimen tu, yang menentang UMNO dan Barisan Nasional tu, dibayar gaji untuk lawan UMNO tu. Dibayar gaji sebagai ahli parlimen. Nak ceritanya betapa jemaah ini, parti ini, kumpulan ini dibenarkan oleh undang-undang. Kita tubuh supaya kita boleh berhimpun dengan aman, dengan baik. Waktu kita berhimpun, kita berkempen. Bahasa pilihan raya, kita panggil kempen. Bahasa kita panggil dakwah. Kita nak ajak orang kembali kepada Islam. Kerana parti kita parti Islam. Kerana jamaah kita jamaah Islam. Kita mengajak masyarakat supaya sokong perjuangan ini agar kita boleh daulatkan syariat Allah. Apabila kita boleh daulatkan syariat Allah, insya-Allah selamat kita. Kita jadi baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang maju, aman, membangun,
pemimpin dan rakyatnya diampunkan oleh Allah. Kita tak nak negara kita maju, membangun, tetapi di celah-celah pembangunan itu penuh dengan maksiat dan mungkar. Penuh dengan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Penuh dengan kezaliman dan penindasan. Apa yang kita mahu ialah negara yang maju, membangun, dan di celah-celah pembangunan itu menyerap keredaan dan keberkatan daripada Allah. Justru pemimpinnya dan rakyatnya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan melaksanakan syariat Allah dalam kehidupannya. Itu hasrat kita. Sebab itulah kita sanggup berdepan dengan apa keadaan sekalipun. Orang nak marah, kita sabarlah. Inilah sunnah perjuangan Islam. Memang apabila kita nak buat perubahan, saya dah sebut pada pertemuan saya yang pertama dengan Abi Abadi. Ingat, ini pesanan yang kekal abadi. Supaya apabila kita berhijrah, kita mahu kepada Islam, kita menyertai perjuangan Islam ini, kita akan berdepan dengan ujian. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sengaja kata Allah, kami akan uji kamu sehingga maklum kepada kami siapa di kalangan kamu yang betul-betul nak berjuang dan siapa di kalangan kamu yang benar-benar sabar dengan perjuangan kamu, dan Allah tahu keadaan kamu. Allah akan uji. Dan terimalah ujian ini dengan lapang, dengan tenang, dengan jiwa yang besar, dengan sabar, dengan tabah. InsyaAllah nantinya akan menanti di hadapan kita keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Jadi akhirnya saya simpulkan, pertembungan ini bukan kerana politik itu. Orang kata politik ni kotor, saya tak setuju. Dia macam pisau lah, saudara. Pembunuhan itu berlaku bukan kerana pisau. Kecederaan itu berlaku bukan kerana pisau. Kematian itu berlaku bukan kerana pisau. Tetapi ianya berlaku ialah kerana manusia itu telah hilang rasionalnya. Manusia itu telah hilang kewarasannya. Manusia itu telah menjadi penganut nafsunya sendiri. Telah mengabdikan diri kepada hawa nafsu dan syahwatnya sendiri. Akhirnya manusia binasa. Begitu juga dengan politik. Politik itu alat untuk mendapatkan kuasa. Dia pun nak cari kuasa, kita pun nak cari kuasa. Dia cari kuasa untuk rasuah. Dia cari kuasa untuk dapatkan harta, meraih kekayaan dan hasil mahsul. Lalu diagih kepada kroni-kroni dan pihak tertentu. Mereka mencari kuasa kerana nak menindas. Mereka mencari kuasa kerana tujuan-tujuan yang lain. Adapun kita mencari kuasa, nak pastikan kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah Allah lebih tinggi mengatasi ideologi yang dicipta oleh manusia. Kalaulah kerana Islam kita dimusuhi, kalau kerana Islam kita ditekan dan ditindas, kalaulah kerana Islam akhirnya kita dipenjara dan dibunuh mati, kita sanggup menghadapinya insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Jawapan yang saya kira bukan saja dapat memberikan kepahaman kepada tetamu kita, juga kepada yang lain-lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perubahan yang siapa pun nak buat, dia mesti berasaskan kepada ilmu, bukan berasaskan kepada emosi. Sebab itu kita tengok ramai juga yang berubah, tuan-tuan sekalian. Akhirnya balik kepada asal. Pimai-pimai tentu juga. Sebab apa? Puncanya kerana perubahan yang tidak berasaskan kepada ilmu. Kemudian dikelilingi oleh manusia yang tidak memberikan kepahaman, peningkatan kepahaman kepada perubahan yang kita lakukan. Sebab itu kita harap dan kita doa, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Puan Abby kita akan istiqamah terus sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, biasanya tuan-tuan nak jumpa dengan selebriti ni kena bayar tiket. Kena tiket. Abby dulu datang orang tiket RM10, RM20 betul nak tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni kita tak kenakan tiket. Jadi sendiri mau ingatlah tuan-tuan sekalian. Walaupun tuan-tuan sekalian, saudara kita di sebelah sana sering memomokkan, dia kata, "Pas ni asal buat program derma. Asal buat program derma." Tuan-tuan sekalian, sebenarnya tuan-tuan saya nak sebut kes derma ni. Ya. Setiap kali peperangan yang Nabi nak lalui, Nabi akan umum kepada para sahabat.
kita fikir logik akal, kenapa Nabi mesti umum supaya sahabat menderma untuk peperangan zaman Nabi? Dia boleh minta pada Abdul Rahman Auf yang terkaya raya, milioner. Dia boleh minta kepada Omar yang pernah 1/3 dalam peperangan Tabuk. Dia mewakafkan 1000 ekor unta bersama dengan pelana dan juga tali yang diikat di hidung unta. Tapi kenapa Nabi dermakan? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita merasakan tanggungjawab kepada agama kita sendiri. Sebab tu malam ini tiket tak kena. Tuan-tuan sekalian, cuma kita minta sumbangan derma daripada tuan-tuan. Baik. Mungkin Puan Abby dah sinonim dengan situasi ni. Kita derma Abby, minta kita derma je. Kita tidak ada wang. Ustaz Fadil kata, kita nak berdepan, saya tak bimbang untuk berdepan dengan Nur, dia kata. Kita tak ada duit, tetapi duit itu ada dalam poket tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dengan ini melancarkan tabung derma jihad, minta seluruh petugas pergi ke setiap orang ini, tuan-tuan sekalian, untuk sumbangan dalam kerja-kerja Islam. Kita tak pernah menyeleweng duit kita. Kita tak pernah menyeleweng apa yang kita pungut daripada tuan-tuan, melainkan untuk merasakan tanggungjawab. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kita tengok orang Melayu Islam, bila sebut apa tu wakaf, bila sebut derma, dia nampak masjid, dia nampak buat sekolah agama, dia buat nampak sekolah tahfiz. Itu saja dia panggil jariah. Dia lupa. Sebab itu bila Tok Guru Nik Aziz melancarkan tuan-tuan sekalian jariah untuk membina lebuh raya yang sengaja ditangguhkan oleh mereka, dengan sebab tuan-tuan sekalian dia tidak sealiran dengan mereka. Mereka kata Kelantan telah menyusahkan rakyat. Kelantan nak ambil kesempatan daripada rakyat. Dah tuan-tuan sekalian, Nabi pernah menyebut dalam suatu keadaan, mengatakan bahawa barang siapa yang mewakafkan tanahnya untuk jalan orang beriman, maka apa juga yang lalu di situ, pahalanya akan sampai kepadanya sehingga hari kiamat. Nabi juga pernah mengatakan pada sahabat, siapa yang mewakafkan satu telaga untuk minuman manusia, terutama orang Islam, Allah tidak akan dahagakan dia pada hari kiamat dan ketika dia mati. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian nak sebut begini, mudah-mudahan tuan sekalian minta petugas semua. Ustaz, nak sampuk sikit boleh? Boleh, betul, sila. Sila. Nak ikutkan sebenarnya, bila saya tak terdedah dengan majlis-majlis macam ni, saya tak tahu pun situasi macam ni berlaku pada parti parti ni. Tapi bila saya berada dalam majlis ni, saya suka sebenarnya sebab saya dapat ilmu agama. Dan dalam masa yang sama, masa perhimpunan hijau hari tu, saya tak berkesempatan untuk datang sebab, yelah, mungkin salah satu sebab saya bukan ahli PAS satu hal. Saya takut kalau saya berada dekat sana, nanti saya cover kat paper tu. Cover muka depan. Jadi saya takut. Tapi cuma apa yang saya boleh cakap, bila timbulnya satu fitnah yang mengatakan beratus ribu orang yang berada di majlis perhimpunan hijau tu dibayar, jadi saya rasa benda tu sangat-sangat tidak betul. Fitnah lah. Ya. Sebab PAS tak ada duit tadi kata kan? Dan tak ada duit. Tak ada. Saya nampak lah perkara tu. Memang PAS tak ada duit. Sebab setiap kali tu datang derma, bila setiap kali majlis PAS saya tengok minta derma. Dan kaya juga PAS ni, orang-orang yang bersama dengan PAS, sebab bila kumpul tu jadi beribu-ribu, Ustaz. Alhamdulillah. Takbir. Baik tuan-tuan sekalian, itulah hakikatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila setengah pihak kata kita ni minta sedekah, kita tak minta sedekah tuan-tuan kan. Kita bukan paksa. Tuan-tuan ada, terima. Tak, kalau tak derma pun tak apa, tak ada masalah. Sebab ini adalah sumbangan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik pada Al-Fadilah Ustazah. Jadi tadi disebut juga oleh apa tu Inspektor Haliza. Dia sinonim ya dia dengan panggilan tu ya. Disebut bahawa hidayah yang sampai kepada manusia dan hidayah ini adalah milik Allah Ta'ala. Jadi apakah
yang nak dipesan oleh tokoh pendidik kita, Ketua Dewan Muslimat negeri ini, apakah hidayah itu hanya boleh ditunggu sahaja? Macam menunggu sesuatu daripada atas, so menunggu buah dah jatuh dengan alasan Allah Ta'ala akan bagi petunjuk pada sesiapa yang kendaki. Tapi apakah kita hanya boleh menunggu ataupun bagaimana? Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Okey, beliau sebut berkaitan dengan hidayah. Apabila kita berada di dalam Islam, sebenarnya kita dah ada hidayah. Cuma mungkin nak ikut hidayah ataupun kita membelakangkan hidayah. Bila kita dilahirkan dengan keluarga Islam, alhamdulillah, mak ayah kita Islam, keturunan kita Islam, sebenarnya kita dah ada hidayah. Namun begitu ramai sebahagian kita ini yang mengatakan bahawa saya dapat hidayah. Apabila kita ikut Islam, insya-Allah di sanalah hidayah. Bila disebutkan tadi juga bahawa tentang kekuatan apa yang mesti kita sediakan untuk kita berada terus di dalam hidayah ini. Saya suka ambil sirah yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ramai bapa saudara. Tetapi apa yang berlaku? Bapa saudara Nabi bukan semua mengikut Nabi. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaka kepada siapa? Kepada bapa saudara Nabi. Dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka. Segala usaha dan hartanya tidak memberi faedah kepadanya. Dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga istrinya Ummu Jamil. Pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali yang dibuat daripada sabut. Bila sebut kes hidayah, kita melihat bahawa Abu Lahab bapa saudara Nabi yang merupakan juga orang yang menyambut kelahiran Nabi. Sembelih berpuluh-puluh ekor unta, seronoknya dapat anak saudara lelaki. Bila disebut juga Ummu Jamil, Ummu Jamil adalah seorang wanita yang mengatakan dia adalah juga yang rapat dengan Rasulullah. Tetapi kenapa Ummu Jamil dan juga Abu Lahab ini Allah nyatakan celaka? Minta maaf pada Ustazah ni kerana ada emergency ni, nombor WPM 7815 Kenari, sila alih kenderaan, ada kenderaan nak keluar, ada emergency ya. Minta maaf Ustazah. Sekali lagi WPM Wow Pulau Melaka, WPM 7815 Kenari, sila alih kenderaan, ada kereta emergency nak keluar. Terima kasih. Okey, tadi kita kaitkan Melayu yang disebut oleh Puan Abi tadi. Kita ni alhamdulillah kita sebut Melayu itu Islam. Kemudian Ustaz Nasaruddin sebut tadi bahawa bagaimana zaman Arab itu sendiri, Pak Arab itu sendiri menentang Islam. Saya nak kaitkan bagaimana keadaan kita hari ini, kita nak hidayah. Dalam masa yang sama, walaupun kita sebut kita Islam tadi, sebahagian daripada umat Islam tidak mengikut landasan Islam. Kita ambil kisah tadi Abu Lahab. Abu Lahab berada bersama dengan Rasulullah, melihat segala keistimewaan Rasulullah, seorang pemuda yang sangat baik akhlaknya. Tetapi kenapa Abu Lahab? Abu Lahab ni boleh kita umpamakan sebagai ketua bahagian di Mekah. Isterinya sebagai ketua wanita di Mekah. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala nyatakan celaka. Celaka kedua tangan Abu Lahab, celaka dan rugilah dia. 2 kali celaka, Allah nyatakan 1 kali kerugian. Menunjukkan tidak ada keuntungan terhadap harta dan usaha. Kenapa jadi begitu? Tak lain dan tidak bukan kerja Abu Lahab menentang Islam. Siapa dia Ummu Jamil? Ummu Jamil adalah wanita yang pernah bersumpah
Dia kata dia menimbulkan fitnah bahawa aku kenal Muhammad ini. Apa yang Muhammad bawa adalah tipu hela, tipu daya, sihir dan sebagainya. Dia membawa fitnah. Dan kita lihat juga Ummu Jamil bersumpah. Dia kata, aku ada kalung yang besar. Aku akan gadaikan kalung ini untuk menentang kempen memastikan Muhammad kalah. Dia menghabiskan masa, menghabiskan tenaga, menghabiskan RM2 untuk menentang Islam. Tetapi Allah janji dengan neraka. Na'udzubillah. Apakah perkara yang perlu kita ambil pengiktibaran? Saya nak memberikan keyakinan kepada Puan Abby sebab disebut tadi takut, bimbang, risau. Jangan risau. Sebab bila kita ambil pengiktibaran daripada sirah Nabi-Nabi yang lepas, semua para Nabi sebahagian besarnya menjadi pembangkang. Hanya yang ada kerajaan adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam penentang kepada kerajaan Fir'aun. Nabi Musa ini mendapat beasiswa penuh kerajaan Fir'aun. Tidurnya disapot, makannya sapot, pakainya sapot, rehatnya sapot. Sebab Nabi Musa merupakan anak angkat kepada Fir'aun yang dipelihara daripada kecil. Tetapi kenapa Fir'aun dia tak boleh ikut? Bapa saudara, kita kata bapa angkat ni bukan tak ada perasaan sayang, ada. Tapi kenapa tak boleh ikut? Tak lain dan tidak bukan kerajaan yang dibawa, yang dipimpin oleh Fir'aun tidak melaksanakan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah. Terpaksalah Musa jadi pembangkang, tak ikut Fir'aun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi penentang kepada Namrud. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Kita lihat Rasulullah sendiri tidak bersama dengan kepimpinan di kota Mekah. Ini bermakna bahawa menjadi sunnah bahawa Islam yang kita bawa memang sebahagiannya bersama dengan golongan musta'afin, golongan-golongan bawahan, golongan yang lemah. Yang yakin bahawa perjuangan yang kita bawa adalah perjuangan yang benar. Sebab itu, bila disebut bagaimana mungkin supaya kita sentiasa istiqamah. Tadi siang waktu dijengka saya sebutkan bahawa persekitaran kita sangat mempengaruhi ke mana agaknya akhirnya kita. Satu perkara, kawan, rakan, sahabat, saudara-saudara terdekat sangat penting untuk menjadi pemandu arah kita. Saya ambil satu bagaimana kisah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah daripada kota Mekah ke Madinah ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Bukannya Nabi tidak mampu, tetapi kita melihat Allah suruh kita ambil pengajaran bahawa kerja-kerja ini untuk dapat kekuatan, hatta seorang Nabi ada temannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita lihat kita berada dalam bulan Rejab, 27 Rejab. Bagaimana kita melihat peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau ditemani oleh Malaikat Jibril menaiki burak. Kenapa kita lihat begitu? Kita lihat yang bersama dengan kita ini sangat penting. Dan saya juga ingin menyentuh, bila kita sebut ini, yang di luar sana penentuannya adalah kepimpinan. Suasana yang kita nak ubah adalah kepimpinan. Kita melihat negeri Kelantan. Negeri Kelantan setiap hari Jumaat ada kuliahnya. Tuan Guru sebagai Menteri Besar mendidik rakyatnya. Kita rakyat faham, kita nak tunggu Menteri Besar kita bagi ceramah, bagi kuliah setiap hari Jumaat. Boleh agaknya? Tak ada harapan gayanya. Sebab itu, bila kita sebut perkara ini, kita pelik. Bila sebut Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sebab dia menjadi pemimpin yang bertakwa, menjalankan amanah, tanggungjawab mendidik rakyat dengan agama. Kita tak nak cerita Kuala Lumpur, tak nak cerita wilayah, kita nak cerita negeri kita. Kita rindu seorang pemimpin yang bertakwa, yang boleh memimpin umat, khususnya kepada kita semua untuk kembali kepada Allah. Sebab
Sebab itu, apabila kita sedar ini kepentingan ini, muslimin dan muslimat, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus berada dalam hidayah Allah, dipandu dan dialaskan kepada kepimpinan yang bercorakkan Islam, insya-Allah. Moga-moga kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu alam. Itu saja. Jazakallah khairan katsira. Itulah realiti perjuangan ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Hasanul Banna menyebut bahawa perjuangan Islam ini tidak dibentang dengan perbaidani merah, tetapi dia dibentang dengan duri-duri dan ranjau-ranjau yang menguji kesabaran dan juga keyakinan kita kepada apa yang telah kita pegang. Dan saya yakin tuan-tuan sekalian, Wan Abi adalah merupakan contoh yang mungkin akan diambil panduannya oleh peminat-peminat beliau, bahawa beliau memiliki cukup kekuatan. Dia tuan-tuan sekalian berubah dalam keadaan bukan setelah dia tak laku, tuan-tuan. Ya kan? Ada orang dia berubah dia dah tak laku. Tapi Abi tuan-tuan sekalian masih tuan-tuan sekalian orang panggil top level lah. Ya. Tapi perubahan ini jauh mana? Untuk berdepan dengan halangan, contohnya kalau Abi berpenampilan sekarang ini, nanti orang dah tak panggil berlakon, nanti orang tak jemput macam-macam program. Jadi bagaimana Abi berdepan dengan situasi ini dalam keadaan Abi juga ada tanggungan dengan anak-anak dan sebagainya. Silakan. Allah. Saya dengar tu saya jadi kuat. Nak ikutkan sebenarnya di awal penghijrahan saya merasa amat takut untuk situasi yang Ustaz sebut tadi tu, pasal rezeki, pasal keadaan keliling saya. Tapi bila saya diizinkan Allah, diberi jalan oleh Allah untuk berada dalam majlis-majlis ilmu macam ni, saya rasa macam saya tak perlu takut pada siapa-siapa. Kalau nak diikutkan sebenarnya dari dulu lagi memang saya tahu segala-galanya datang dari Allah. Tapi satu ketika bila saya berada dalam dunia saya, dunia seni maksudnya, memang saya nampak situasi tu yang mana kalau kita tak ikut, kalau kita tak pandai melobi, kalau kita tak pandai membedek, kita memang tak ada job. Macam tu kita rasa. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau Tuhan tu tak bagi rezeki tu pada kita, maknanya kalau bukan rezeki tu untuk kita, memang tak akan dapat pada kita. Tapi kalau Tuhan tu kata rezeki tu memang dah tertulis untuk kita, siapa pun nak menghalang, rezeki tu akan datang pada kita juga. Jadi saya percayakan benda tu dan saya tak terlalu memikirkannya sangat. Tak apalah. Kalau dalam keadaan saya berada di sini, ditakdirkan saya dah tak dapat masuk TV, kurang-kurangnya saya keluar kat YouTube lagi. Tak ada, saya rasa macam terpanggil untuk makin dekat dengan agama bila saya berada dalam majlis-majlis macam ni, sebab saya dapat banyak sangat ilmu. Mula-mula tu bila saya berhijrah dengan niat sekadar untuk menutup aurat dan nak jadi lagi baik dari saya yang sebelum ni. Maksudnya saya alhamdulillah saya dulu tak takut pun tinggal semayang. Tapi sekarang saya takut sangat. Jadi bila orang lain tak semayang, saya rasa pelik lah. Padahal dulu saya sama je. Dulu saya tak nampak benda tu. Tapi sekarang saya rasa macam kalau masuk waktu tu semayang kena dulu. Jangan buat benda lain dulu, sebab saya rasa saya berhutang sangat kalau tak semayang. Macam tu punya kuasa Allah yang boleh merubah saya daripada yang saya tak ambil tahu semua macam lebih kurang, tapi saya tak nak berada dalam situasi itu lagi sekarang. Dan saya mengharapkan semua yang beragama Islam pun merasai apa yang saya rasa. Saya tak nak saya berada dalam macam sekadar Islam atas sekadar Islam pada nama je. Jadi kita gunakan kesempatan yang masih ada. Kalau dulu di saat kejahilan dulu, saya tak takut langsung dengan mati. Maksudnya bila leka sangat dengan dunia, kalau pada saya macam
alah yang hidup semestinya akan mati. Macam tu je saya rasa. Jadi maknanya bila mati okeylah orang tanam. Macam tu, saya tak terlalu memikirkan masa nak ditarik nyawa tu macam mana. Saya tak memikirkan langsung pasal seksa kubur tu macam mana. Tapi bila saya berada di terpanggil untuk mengerjakan umrah setelah beberapa dugaan yang berlaku pada saya, di sana saya dapat apa yang saya tak ada. Maksudnya dekat sana memang hati tu nak beribadat je. Saya pun rasa macam bangga. Saya bangun subuh pukul 4 pagi. Baik kan? Sebab benda-benda tu jarang sangat saya buat dulu. Kena ikutkan macam liat sangat orang nak bangun subuh. Gelak-gelak dia pun bangun lambat. Betul. Allahu Akbar. Jadi benda tu menjadi satu benda. Saya jadi lain sangat lah. Dekat sana saya memang mengharapkan perubahan yang positif untuk diri saya. Jadi bila satu ketika, bila saya kat sana memang saya seronok sangat. Satu keseronokan yang saya tak pernah rasai. Bila dulu sekadar sembahyang macam tu je. Tapi bila kat sana saya sembahyang yang menenangkan saya. Sembahyang yang saya buat saya rasa gembira. Tapi bila satu ketika subuh selalunya baik-baik jugalah, tapi sikit terlambat je. Jadi saya sembahyang dekat luar. Setiap kali subuh saya sembahyang dekat pekarangan Masjidil Haram saja. Dan memang itu yang tertulis. Bila saya sembahyang subuh dekat Masjidil Haram, setiap kali habis sembahyang, jenazah, setiap hari jenazah, ada saja jenazah yang dibawa keluar. Maksudnya memang tak pernah sunyi jenazah tu. Bila setiap kali waktu sembahyang memang ada je sembahyang jenazah. Jadi hati saya tiba-tiba terdetik yang bersedia ke saya untuk mati. Sebab saya tak mengambil berat langsung pasal kematian sebelum ni. Jadi untuk pertama kalinya di Masjidil Haram di Tanah Suci, saya rasa takut sangat untuk berdepan dengan Allah sebab saya tak bersedia. Jadi dekat situ untuk pertama kalinya juga saya menangis dalam sembahyang subuh saya, dan saya mengharapkan sesuatu yang saya tak ada sebelum ni. Jadi saya mengharapkan juga beradanya saya di majlis-majlis ilmu dengan begini, dengan mereka-mereka saya tahu yang sangat baik, sangat kuat agamanya, rajin sembahyang kan abang? Jangan gelak-gelak sangat. Jadi tolonglah doakan untuk saya yang serba kekurangan, yang sangat naif tentang agama ni. Doakanlah saya supaya saya istiqamah, saya terus berada dalam keadaan ni sampai bila-bila, sampai saya menghadap ilahi. Saya pun sebenarnya Allahu Akbar. Saya pun sebenarnya bila selalu sangat bila didedahkan dengan perjuangan-perjuangan dan pejuang-pejuang Islam ni, saya sebenarnya nak juga mati syahid, nak juga berada dalam keadaan tu. Tapi saya mengharapkan doa dari semua. Nanti satu majlis, insya-Allah kalau diizinkan Allah, saya akan bersama dengan Tuan Guru. Tuan Guru ni Aziz, ya Allah, saya rasa macam bangga sangat. Saya mengharapkan Tuan Guru juga saya berkesempatan untuk berkenalan dengan Tuan Guru dan dapat walaupun sekali doa dari Tuan Guru untuk saya terus menjadi salah seorang daripada perjuang agama, insya-Allah. Allahu Akbar. Satu kali lagi kita minta pada Puan Ebi untuk memberi mungkin nasihat kepada anak-anak muda kita di depan sini yang hari ini mungkin merasakan sebab dengan banyaknya program-program untuk melahirkan penyanyi dan okey, yang bukan berpangkat adik-adik tu tutup telinga ya. Jadi saya cuma mampu bagi mungkin yang berada di bawah tahap saya je. Apa yang saya boleh kongsi, saya memang tak ada apa-apa ilmu yang tinggi tentang agama, tapi pada adik-adik yang leka sangat dengan hiburan, sikit sudahlah. Ya, jadi kita mengharapkan sesuatu yang jangan sampai melekakan. Kalau boleh berhibur tu boleh, jadi jangan sampai
ke tahap yang memudaratkan. Pandai abang tu, tolong sambung. Jadi sebenarnya kalau ikutkan untuk saya sekalipun, bila saya mewakil lah pada dunia hiburan, saya sebenarnya nampak situasi yang mana mungkin tak semua, ada juga yang berunsur pengajaran, tapi ada juga yang benda-benda yang dipertontonkan, contohnya macam saya dah faham kalau penyanyi wanita haram, boleh nyanyi dengan muslimat sahaja. Tapi kalau lelaki boleh nyanyi, tapi haram kalau liriknya mendewa-dewakan, apa maknanya, menidakkan kuasa Tuhan. Pandai dah. Boleh, maksudnya digalakkan menyanyi lagu-lagu liriknya yang bersifat patriotik, yang boleh mendatangkan kecintaan kepada agama, kepada negara. Boleh. Pandai. Jadi maknanya pada saya, yang saya nampak agak-agak makin jauh perginya bila dunia hiburan, terutamanya macam filem. Saya tak ada niat untuk dengki atau apa-apa, tapi saya nampak benda tu makin jauh perginya, macam tak ada sekatan. Baru-baru ni saya nampak ada satu filem, saya tak nak sebutlah siapa pelakon dia apa, tapi teasernya keluar sikit pasal filem tu yang menulis tentang maksudnya hubungan yang apa macam mana, dia adingan yang memang nampak gairah walaupun tak sampai ke tahap net kan. Tapi maknanya ditulis kat situ semua kena ambil sikap terbuka untuk terima adegan-adegan macam tu. Tapi untuk saya yang serba naif tentang agama ni, saya rasa macam benda tu tak patut berlaku, Ustaz. Sebab lebih-lebih sangat dah ditunjukkan. Saya rasa yang haram tetap haram. Saya rasa untuk walaupun saya berlakon, saya tak seronok. Saya pun sendiri malu tengok pelakon tu dengan pelakon tu menunjukkan sangat kemesraan yang macam agak gairah, sebab kita beragama Islam. Jadi benda tu kalau tak dihalang ataupun maksudnya kalau tak diharamkan, saya tengok benda tu macam berleluasa. Saya rasa macam lembaga penapisan filem pun nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Nak diikutkan kalau dari segi agama, sangat-sangatlah ngeri kan Ustaz kan. Jadi saya mengharapkan sangat adik-adik dekat luar sana, janganlah leka sangat dengan hiburan, sebab benda-benda macam tu takkan boleh menolong kita selain daripada kita dekatkan diri dengan agama. Saya tak ada kata saya baik sangat pun. Saya biasa-biasa je. Saya seronok juga dengan terhibur juga dengan hiburan. Saya seronok juga nak berlakon lagi. Saya seronok juga nak tengok benda-benda yang menghiburkan lah maksudnya. Tapi berpada-padalah. Kalau sampai ke tahap macam tu, saya rasa dah macam sipi-sipi sangat dengan cerita Belu, Ustaz. Saya tengok nervous, Ustaz. Jadi minta dijauhkanlah. Wallahualam. Ya, satu nasihat yang cukup baik bagi mereka yang telah mengecapi dunia keglamoran. Tetapi akhirnya tuan-tuan sekalian, setinggi mana pun burung terbang akhirnya jatuh ke tanah juga. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita mengakhiri program kita, di sini ada satu pelancaran buku, iaitu tajuk dia Muslimah Celik Politik terbitan Dewan Muslimat PAS, kawasan Gombak, yang mana buku ini telah pun dijadikan silibus usrah bagi Selangor dalam pra-pilihan raya. Sebab di dalamnya mengandungi tuan-tuan sekalian hukum berpolitik, hukum mengundi, hukum tahaluf siasi, yakni kerjasama politik dengan parti-parti lain, terutamanya dengan non-Muslim, semuanya terkandung dalam buku ini. Dan kita rasa tuan-tuan sekalian, kerana penulis buku ini juga ada bersama-sama kita, dan kita jemput untuk naik ke pentas menghadiahkan buku ini pada Puan Abby untuk dia lebih memahami. Disilakan Puan Nafisah Tahir, sila naik ke atas pentas. Nanti buku-buku ini tuan-tuan boleh dapat di sebelah lalan sana, dekat dengan kedai kebab itu. Ya, dipersilakan Puan Nafisah Tahir untuk menyerahkan buku kepada Ustaz Abi. Ini penulis pada buku ini, Panarpan. Terbitan Dewan Muslimat PAS kawasan Gombak,
dan Selangor telah menjadikan teks usrah untuk mereka. Pegang buku sekali, Abi. Jadi tuan-tuan boleh dapat di sebelah kedai kebab di laluan sana untuk memberi kepahaman tentang politik, tentang tahaluf siasi, hukum mengundi dan sebagainya. Baik, terima kasih yang bahagia. Okey, okey tuan-tuan sekalian, terima kasih pada Puan Nabi. Jadi juga pada Puan Nafisah. Tuan-tuan sekalian, sekianlah dulu berakhirnya pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Juga tuan-tuan sekalian, di sana ada jualan buku-buku juga. Iaitu pertama, siapa penganut ajaran sesat karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Presiden. Dan juga buku Melirik Langit Kota, susunan tulisan Ustaz Ridwan Muhammad Nur. Dan juga CD Forum Selebriti Keinsapan, Abby Melwing dan Abang Bob Lokman. Boleh dapati di sana. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai mengakhirnya, marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.